Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala inna fatan syabban ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah إئذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه قالوا ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنه فدنا منه قريبا قال فجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله فداءك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لبناتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتحبه لأختك قال لا والله جعلني الله فداءك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتحبه لعمتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لعماتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء أو كما قال. Hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu. Kata dia, satu budak muda pada satu hari mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata budak muda tu, ya Rasulullah, i'zan li bizina.
Dia mai jumpa Nabi, satu budak muda, budak belia, mai jumpa Nabi, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya nak berzina. Fa aqbala al-qaum alayhi fazajaruhu. Sahabat-sahabat Nabi ada di keliling Nabi ni, bila dengar budak muda ni mai tanya macam ni dekat Nabi SAW, depa lompat bangkit, depa nak halang dia. Depa kata korang ajak lah. Apa benda ni? Nabi SAW satu orang manusia yang sangat dihormati oleh semua orang, ang boleh mai tanya macam ni punya soalan. Bukan tanya satu benda yang tak tahu. Mai tanya Nabi, nak kata dekat Nabi, i'zanni bizina. Ya Rasulullah, izinkan saya nak berzina. Adakah mai tanya macam ni? Sahabat-sahabat yang ada di keliling Nabi SAW lompat bangkit, mereka nak demah dia ni. Qalu mah. Sebahagian daripada sahabat lain ni kata, jangan. Ni depan Nabi ni, respect dekat Nabi sikit. Jangan bangkit nak pukul budak ni, nak halang dia, nak larang dia, nak buat kasar dengan dia. Dia kata jangan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, udnuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mai sini. Dana ni maksud dekat, mai dekat. Udnuh maksudnya mai dekat aku. Fadana minhu qaribah, dia pun mai menapak mai dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abu Umamah rawi hadis ini, fajalasa, budak ni mai duduk tertib di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afatuhibbuhu li ummik. Cara Nabi menangani suasana ini. Dia kira okey lagi. Pasal apa? Pasal dia teringat nak berzina, dia boleh pergi tanya Nabi dulu. Ada rempuh pergi tak tanya siapa ni, berapa ramai ada. Jadi budak ni kira okey lah. Dia teringat nak buat satu benda yang dilarang oleh agama. Dia pun teringat kata dia ada Nabi, dia tanya dulu. Bila Nabi panggil dekat dia, udnuh, Nabi kata mai dekat dengan aku, dia mai fajalasa, dia duduk tertib di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat dia, afatuhibbuhu li ummik. Nabi kata, hang suka ke kalau sekiranya ada satu jantan lain mai zina mak hang? Nabi tanya dia. Hang minta izin nak berzina dengan satu perempuan. Perempuan ni dia mesti siapa-siapa. Sama ada dia mak orang, sama ada dia bini orang, sama ada dia anak orang, sama ada dia anti, dia mak penakan orang, sama ada, mesti punya. Dia mana boleh seorang. Dia mesti ada adik-beradik. Kita duk ingat dia ya, kita tak ingat laki dia, kita tak ingat bapa dia, kita tak teringat anak dia, kita tak teringat abang adik dia, kita tak teringat saudara mara dia, kita duk ingat kita nak langgar dia. Maka Nabi SAW, bila budak muda ni meminta izin nak berzina, Nabi tangani keadaan ini. Nabi tak lompat, Nabi tak bubuh penampak dekat dia, Nabi tak buat tiga suku, Nabi tak buat histeria, Nabi steady. Nabi panggil dia mai dekat, Nabi tanya dia, Nabi kata, kalau mak hang orang lain mai zina, hang suka kah? Qala la wallah ja'alani Allahu fida'ak. Dia kata, demi Allah ya Rasulullah, saya tak boleh tengok, saya tak akan biarkan orang mai zina mak saya. Saya jadikan, mudah-mudahan Allah jadikan saya ni penebus Tuan. Dia kata, ini sumpah orang Arab. Sekali lagi ada dalam tajuk kita nak baca sekali. Saja saya ambil mukadimah ini pasal dia ada kaitan dengan kitab kita nak baca sekali lagi. Dia kata, la wallah, demi Allah ya Rasulullah. Dia kata, ja'alanillahu fida'ak. Allah jadikan aku ni tebusan. Allah jadikan aku ni korban pun tak apa untuk Tuan.
Demi kerana Allah, demi kerana Tuan Rasulullah, saya sanggup mati. Saya tidak akan buat, saya tidak akan benarkan, saya tidak akan izinkan orang mai zina mak saya, dia kata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam walan nas yuhibbunahu li ummahatihim. Nabi kata kalau hang tak suka jantan lain mai buat tak senonoh dekat mak hang, orang lain pun sama. Depa tak suka mak depa dizina orang. Nabi ajak macam tu. Macam kita tuan-tuan, suka-suka hati kita kita maki orang. Sukakah kita kalau orang maki kita? Macam tu keadaan dia. Kita nak maki orang, kita nak fitnah orang, kita nak kata tak elok dekat orang, kita nak jatuhkan maruah orang, kita nak aibkan orang. Kita tak fikir kalau orang fitnah kita. Kita tak fikir kalau orang aibkan kita. Kita tak fikir kalau orang jatuhkan maruah kita. Kita fikir kita nak buat ke orang. Macam mana kalau orang buat kat kita? Kalau manusia ada ruang masa untuk fikir benda ni, dia tak buat, tak senonoh dekat orang. Nabi SAW mempunyai pendekatan, mempunyai approach, mempunyai psikologi yang tinggi. Nabi kata dekat budak muda ni, kalau orang main zina mak hang macam mana? Dia kata, demi Allah aku tak akan benarkan. Nabi kata, lagu itulah orang lain. Mereka tak akan suka kalau mak mereka dizina orang. Qala Nabi SAW, afatuhibbuhu li ibnatik. Nabi kata, aku nak tanya hang lagi satu, kalaulah hang ada anak perempuan, orang nak mai zina anak perempuan hang suka ke? Qala la wallahi ya Rasulullah ja'alani Allahu fida'ak. Dia kata, demi Allah ya Rasulullah, kalau saya ada anak perempuan, jangan siapa mai buat tak senonoh dekat anak saya. Dia dekati anak saya dengan niat tak elok pun, saya ajak dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam walan nas yuhibbunahu li banatihim. Nabi kata orang pun lagu tu. Kalau sekiranya depa ada anak perempuan, depa tak akan suka orang mai zina anak perempuan depa. Nabi kata afatuhibbuhu li ukhtik, hang suka ke kalau kakak hang, kalau adik perempuan hang dizina orang? Macam itulah jawab dia, wallahi ja'alani Allahu fida'ak. Demi Allah ya Rasulullah, aku tebus diri aku mati pun tak apa untuk engkau ya Rasulullah. Aku tak akan benak benda ni jadi. Selepas Nabi SAW tanya semua benda tu, qala Nabi SAW, Nabi SAW fawada'a yadahu alaih. Nabi letak tangan Nabi di atas dada dia. Wa qala, Nabi kata, Allahumma ghafir zanbah. Nabi kata, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosa budak ni. Dia tak berzina lagi, dia teringat nak pergi buat benda tak elok, dia mai tanya Nabi. Nabi ambil tangan tak atas dada dia. Nabi kata, Allahumma ghafir zanbah, ya Allah ampunkanlah dosa budak ni. Wa tahhir qalbah, ya Allah, suci bersihkanlah hati dia daripada ingat benda karut-karut. Wa hassin farjah, ya Allah, peliharalah kemaluan dia. Jangan sampai budak ni terbabas, terlanjur pergi buat benda-benda yang menjatuhkan maruah diri dan keluarga dia. Kata Abu Umamah, falam yakun ba'da dhalikal fata yaltafitu ila syai'. Berkat doa Nabi SAW, setelah daripada kejadian pada hari itu, budak muda ni langsung tak ada rasa nak beralih tengok benda-benda yang tidak elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Pengajaran daripada hadis ni tuan-tuan ialah kita kena kurangkan daripada bercakap wuduh pada orang. Sebaliknya kita kena gantikan dengan banyak berdoa. Banyak berdoa. Kita marah, kita naik angin, anak kita test kesabaran kita. Tak usah maki hamun dia, tak usah dia bercakap tak elok ke dia. Doa kepada Allah untuk dia.
Silap kita hari ni apa dia? Kita korang berdoa. Kita banyak habiskan kederat tenaga kita dengan maki hamun, benda yang tak bawa apa manfaat kepada kita. Maka Nabi SAW ajak kita supaya lepas ni kita banyak berdoa, minta Allah bantu kita, Allah tolong kita, bagi anak-anak kita ni jadi anak-anak yang baik-baik semua. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina sariq wa huwa mu'min, walakin at-taubah ma'rudah. Sabda Nabi SAW, Nabi kata satu orang yang berzina, dia tak akan berzina kalau sekiranya masa dia nak berzina tu dia beriman dengan Allah. Nabi nak habaq kat kita dalam hadis ni, kata iman ni tuan-tuan, iman ni dia boleh ada, dia boleh tak ada. Satu manusia ni dia boleh pada satu waktu, pada satu ketika dia beriman kepada Allah. Sat dia boleh hilang iman dia. Itu sebab dalam kalangan ulama tauhid dia kata iman ini sifat dia yazid wa yanqus. Iman ini sifat dia ada masa dia bertambah, ada masa dia berkurang. Kita sendiri boleh test diri kita. Dia ada waktu. Ada waktu ni daripada nak tidur malam ni, duk pasang niat dah, aku malam ni nak bangkit tahajud. Itu waktu iman cantik. Nak tidur sekali lagi ni, pasang niat dah, aku malam ni aku nak buat tahajud. Iman cantik. Dia mai ada hari, dia mai ada waktu dia nak bangkit sembahyang subuh tu. Duk tengok jam. Baru pukul 6. Subuh 6 lebih lah ni, tidur selalu. Dia mai. Wayan kus, iman duk berkurang. Jaga-jaga 6 suku masuk dah subuh ni. Tapi kalau subuh masuk lambat, maknanya habis lambat. Dia duk ikut tu. Dia kata kalau masuk 6 suku, habis mau ada 7.20, 7.25 ni, dia kata tidur sekali ya. Tidur sikit lagi. Tidur sikit lagi, jaga pukul 6.40. 6.40 ni tengok 6.40 kalau bangkit, kalau masuk pancok, gosok gigi, ambil ayat semayang, kata pergi dalam 10 minit, dan lagi waktu tak habis lagi. Tidur sikit lagi. Bangkit pula cerah. Maknanya pada waktu tu iman ni bermasalah. Jadi iman manusia ni ada waktu cantik, ada waktu tak cantik. Dia mai waktu tak cantik, Nabi kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina tu, kalau masa dia nak berzina tu dia beriman, dia tak akan berzina. Maknanya orang yang berzina itu, dia berzina kerana pada waktu tu iman tak ada dalam diri dia. Bila dah sah lerah, selesai dah habis berzina, baru dia duk main balik. Baru duk main takut, baru duk main berasa silap, baru duk main menyesal, baru duk rasa hawa aku pergi buat lagu ni. Kalau baru duk main. Maknanya iman tu masa dia berzina tadi lekang daripada diri dia. Lepas dia main balik. Maka Nabi SAW kata, wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Macam itulah orang yang mencuri. Waktu dia mencuri tu iman tak ada dalam diri dia. Kalau sekiranya iman ada, dia tak mencuri. Cucu pergi rumah tok, bukan orang lain, tok dia. Tanya tok dia, tok, charger telefon ada tak? Tok kata, cuba pergi tengok dalam bilik tok. Masuk pergi sampai 10 minit. Lama tak keluar. Tok duduk di luar ni, tok kata, hang jumpa tak? Hang tengok atas meja tok duduk tak Quran tu. Tang tu kalau nak ada pun tengok. Rupanya duduk selongkang bilik tok. Jumpa gelang besar satu, buah dalam poket, keluar pergi begitu. Seminggu lepas tu tok teringat nak pakai, tarik-tarik laci, gelang tak ada.
Tok ni mula duk karang balik dalam seminggu ni siapa mai rumah dia. Mula duk cari balik siapa. Bukan cucu tak bagus, cucu bagus. Tapi waktu dia duk cari charger tu, dia jumpa gelang besar tu, waktu tu iman dia terbang. Benda ni boleh jadi pada siapa saja. Pasal apa? Pasal iman mai, iman pi, iman bertambah, iman berkurang boleh kena pada siapa saja. Maka Nabi SAW kata, orang yang mencuri tu, kalau waktu dia nak mencuri tu, iman dah ada kat dia, dia tak akan mencuri. Walakin, kata Nabi SAW, akan tetapi at-taubah ma'rudah. Nabi kata, pintu taubat duk terbentang ada. Mengambil kira manusia ni ada waktu dia beriman, ada waktu dia mengalami masalah kurang iman. Anggap kata waktu dia buat benda tak elok tu, itu kelemahan dia. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, azam untuk tidak buat lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masyarakat kita hari ini berapa ramai manusia yang terlibat dengan zina ini. Teruk tuan. Masalah zina ni sangat-sangat serius dalam masyarakat hari ini. Pasal apa? Pasal kita hidup dikelilingi dengan unsur-unsur yang merangsang manusia supaya berzina. Dan lebih parah dan lebih teruk lagi apabila zina tidak sahaja dilakukan oleh orang-orang yang belum kahwin. Bahkan zina dilakukan oleh orang yang sudah kahwin. Satu laki-laki yang menjadi suami kepada satu isteri yang segak ada di rumah, dia boleh pergi berzina dengan perempuan lain di pejabat dia. Satu perempuan yang sudah ada satu suami yang ganteng di rumah dia, dia boleh pergi berzina dengan satu laki-laki lain yang berbanding rupa dengan laki di rumah ni, bukan bandingan dia. Dia boleh telanjang dengan laki-laki lain di tempat kerja dia. Bukan sahaja benda ni jadi di kalangan budak-budak muda yang nafsunya tengah dirangsang, pada suami isteri yang dah berumah tangga 20 tahun boleh terlibat dengan gejala ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berlaku pada zaman Nabi SAW sebuah hadis riwayat daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih radhiyallahu anhum ajma'in. Kata dia, anna Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi kana yahmilul asara bi Makkah. Wa kana bi Makkah baghi yuqalu laha Anaq. Wa kanat sadiqatah. Qala Marsad, ji'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ankih Anaq. Qala fasakata anni fanazalat wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik fada'ani faqara'aha alayya wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tankihha atau kama qala. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Satu orang budak muda nama dia Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi. Dia orang Madinah. Kerja dia ni ulang alik, Mekah Madinah, duk pi bawa tawanan daripada Mekah bawa mai Madinah. So kerja dia duk pi balik Mekah Madinah. Dia orang kerja jadi runner kepada syarikat jual kereta Recon. Syarikat duduk dekat Green Lane, tapi duduk pergi ambil kereta di Port Klang. So kerja dia hari-hari, kira ada kereta sampai di Port Klang, dia naik bas pergi, dia bawa balik kereta daripada Port Klang. Sampai esok ada kereta pula, naik bas pergi, ambil kereta bawa balik mai. Ini kerja Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi. Mekah Madinah. Kata hadis ni, wa kana bi Makkah baghiyun. Pada masa itu di Mekah ada satu perempuan bari, pelacur.
Zaman awal Islam. Di Mekah dengan orang minum, dengan amalan zina, lebih kurang caukir. Jadi di Mekah pada ketika itu ada satu pelacur ini nama Bari, ada ramai pelacur. Tapi ada satu pelacur ni yuqalu laha Anaq. Nama perempuan pelacur ni Anaq. Ain nun alif qaf. Anaq. Nama dia ni kira paling famous. Kalau di Mekah sebut nama Anaq, ini pelacur paling segak, paling cantik, rebutan semua orang yang ada duit. Kata hadis ni, wa kanat sadiqatu. Dan dia ni anak ini, dia ni ex-girlfriend kepada Marsad ni. Arab bila dia kata wa kanat ataupun wa kanat, maksudnya fi'il madhi, dulu. Dulu anak ini adalah girlfriend kepada Marsad ni, girlfriend dia. Hari ini sudah jadi pelacur di Makkah. Satu hari Marsad ni pergi jumpa Nabi SAW. Kata dia, ji'tu ila Nabi SAW faqultu ya Rasulullah ankihu Anaq. Satu hari dia pergi menghadap Nabi SAW. Dia terus terang dengan Nabi. Kata Marsad ni, dia kata ankihu Anaq. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak boleh kalau saya nak ambil anak ni buat bini saya? Anak ini sebut nama semua orang kenal, pelacur yang menjadi rebutan semua orang. Marsad mai jumpa Nabi, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah ankihu Anaq. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak boleh kalau saya nak ambil ni dia ni anak pelacur ni, saya nak ambil dia buat bini saya, boleh tak boleh? Qala, kata Marsad, fasakata anni. Nabi sengapnya. Nabi tak jawab boleh, Nabi tak jawab tak boleh, Nabi diam. Fanazalat wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Turun ayat. Turun ayat, Allah Subhanahu wa taala kata wazaniyatu, dan penzina perempuan, la yankihuha illa zanin aw musyrik. Yang layak menikah dengan perempuan penzina ini ialah laki-laki yang juga kaki zina. Tuhan turun ayat tu. Maknanya kalau hang satu orang laki-laki bagus, kalau hang satu orang laki-laki yang baik-baik, jangan pergi duk cari bini yang jenis macam ni. Allah waktu turun ayat ni kepada Nabi SAW. Bila Nabi terima ayat ni, fada'ani faqara'aha alayya. Nabi panggil balik Marsad ni. Nabi kata, pergi cari Marsad, mai jumpa aku. Dia minta kebenaran daripada aku hari itu ni, nak menikah dengan anak. Sedangkan anak ini perempuan pelacur. Aku tak bagi jawapan apa dekat dia. Sebab Allah belum turun ayat tentang benda ni. Hari ni ayat sudah turun. Panggil dia mai, aku nak abang dekat dia. Marsad mai di depan Nabi SAW. Nabi baca ayat ni. Nabi kata, Marsad, Allah sudah turun ayat wazaniyatu, dan penzina perempuan la yankihuha illa zanin aw musyrik. Orang baik-baik tak boleh menikah dengan orang perempuan penzina, melainkan yang boleh menikah dengan dia laki-laki yang juga kaki zina. Maka faham daripada situ, Nabi SAW kata, la tankihha, wahai Marsad, jangan hang menikah dengan anak ini. Tuhan sudah bagi larangan dalam ayat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila mai ayat yang macam ni, jadi perbincangan di kalangan ulama seluruhnya. Boleh tak boleh kalau sekiranya satu orang laki-laki yang baik-baik, tiba-tiba pergi jatuh cinta, pergi jatuh hati, pergi berkenan, pergi nak menikah dengan satu orang perempuan yang track record dia macam ni. Boleh ke tak boleh? Dibincangkan oleh ulama seluruhnya, termasuk para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka pecah kepada dua pendapat. Ali bin Abi Talib, Aisyah radhiyallahu anha, Al-Bara dan juga Ibnu Mas'ud. Mereka kata oleh kerana ayat ini sudah turun, clear. Orang laki-laki kalau dia orang yang baik-baik, dia bukan kaki zina, tak pernah berzina, haram ke atas dia menikah dengan orang perempuan yang pernah berzina.
Itu pendapat siapa? Pendapat Ali bin Abi Talib, pendapat Aisyah, pendapat Ibnu Mas'ud dan juga Al-Bara. Empat-empat ni sahabat besar. Apatah lagi dalam surah An-Nur Allah sebut wa hurrima zalika 'alal mu'minin, dan diharamkan nikah laki-laki baik dengan perempuan tak elok ni ke atas orang yang beriman. Tapi di sana ada pendapat kedua yang dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan nampak, ini yang dikatakan khilaf di kalangan sahabat dalam memahami nas yang ada. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Ibnu Abbas, semua ini berpendapat. Bahkan kalau yang kemudian ni jumhur ulama empat-empat mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Semua sekali mengatakan boleh kahwin. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Abdullah bin Abbas dan empat mazhab yang ada di zaman kemudian ni mengatakan boleh kahwin. Pasal apa? Pasal ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada turun ayat ni. Nabi ada sebut apabila berlaku satu kes, satu orang laki-laki berzina dengan satu perempuan. Lepas dia berzina dengan satu perempuan, dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya sudah berzina dengan satu perempuan, saya nak menikah dengan dia." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Awwaluhu sifah, akhiruhu nikah. Wal haram la yuharrimul halal." Nabi kata awwaluhu sifah. Kadang-kadang satu benda itu dimulai dengan zina. Nabi kata sifah, zina. Akhiruhu nikah. Lepas itu menikah. Kerana gelora nafsu yang tak boleh dikawal, tak boleh kontrol dan sebagainya, telanjung berzina laki-laki perempuan ni. Selepas dua-dua dicengkam rasa bersalah dan sebagainya, setuju untuk nak menikah dua orang ni. Nabi kata awaluhu sifah, awalnya zina, akhiruhu nikah, diakhiri cerita mereka ni dengan menikah. Nabi kata wal haram la yuharrimul halal. Zina yang haram itu tidak boleh mengharamkan nikah yang halal. Nabi kata walaupun zina itu haram, tetapi mereka nak menikah. Menikah ni benda halal. Maka perbuatan haram hak mereka buat hari itu ni tidak boleh menegah nikah yang halal ini daripada berlaku. Maka Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Abdullah bin Abbas, empat imam mazhab kata berdasarkan hadis Nabi yang Nabi ucapkan selepas turun ayat tadi, bermakna dia memansuhkan larangan di dalam ayat Quran tadi, maka dibenarkan. Dan itu yang diterima pakai dalam masyarakat kita pada hari ini. Dan benda ni ada dimuatkan di dalam buku. Kalau tuan-tuan beli buku ulama yang baru mai ke Malaysia baru ni, Muhammad Ali As-Sabuni, baru ni mai di Malaysia, pergi duk ceramah merata ni, dia ada tulis satu kitab tafsir ayatul ahkam, tafsir ayat-ayat hukum di dalam Quran. Muhammad Ali, Dr. Muhammad Ali As-Sabuni buat mai perbincangan tentang benda ni, dan dia menyimpulkan seperti mana yang disimpulkan oleh empat mazhab yang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah teruknya masyarakat kita hari ini. Namun Islam dengan cara dia, pintu taubat terbuka pada mana-mana orang yang biasa terlanjur. Allah duk tunggu untuk nak mengampunkan dia, dan jangan ulang lagi kesilapan yang lalu. Dan mana-mana yang dah terlanjur ini, pergi menikah buat bagi jadi elok-elok semua sekali. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 20. Baharul Mazi jilid 20 muka surat 7. Muka surat 7 kita masuk bab Innal Mustasyar Mu'taman. Tajuk pada malam ini bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan bahawasanya orang yang ditanyai pikiran dia dipercayai akan dia. Ini tajuk malam ni. Dia kata al-mustasyar. Al-mustasyar ni kalau dalam
Masyarakat kita hari ini kita kata kaunselor. Kalau di sekolah dia ada unit counselling. Ada satu cikgu duk jaga unit counselling ni, cikgu tu kaunselor. Siapa ada masalah, pergi jumpa dia. Apabila dia jadi kaunselor, apabila dia jadi orang yang boleh memberi nasihat kepada orang, dia ni dipanggil al-mustasyar. Orang yang dirojok apabila ada masalah, dan dia ni muktaman. Dia satu orang yang dipercayai. Tidak ada manusia dalam dunia ni tidak ada masalah, tuan-tuan. Yang tu satu fakta, satu kenyataan yang kita kena terima. Tuan-tuan duduk main masjid 5 waktu sehari, tuan-tuan duduk jumpa muka kawan-kawan kita di masjid, walaupun nampak muka dia jernih, bersih, nampak dia macam satu orang yang tak ada masalah, dia ada masalah. Cuma besar dengan kecil, banyak dengan sikit. Itu saja. Manusia ni, nampak dia steady, semayang bagus, apa bagus, dia ibadat, dia cantik, sedekah jariah dia semua duk jalan elok, majlis ilmu dia duduk apa semua. Dia ada satu masalah, apa dia? Menikah 15 tahun tak ada anak lagi, misalnya. Itu masalah dia. Dia terima hakikat itu, Allah tak bagi rezeki itu dekat dia, tapi still duk ada dalam kepala dia. Masih lagi mengharap, mana nak tahu ada satu keajaiban Allah nak bagi dekat dia. Satu. Itu ringan punya masalah. Ada yang masalah main nampak muka bersih, elok, janggut semua cantik, duk semayang elok. Rupanya anak duk dalam penjara, tunggu hari nak kena gantung pasal bunuh orang. Ada. Jadi manusia dalam dunia ni kalau kata tak ada masalah, itu bukan manusia biasa. Persoalannya ialah manusia apabila ada masalah, dia nak kena cari satu orang untuk nak pergi luah masalah dia, yang kawan tu boleh dengar dan boleh bagi satu idea kepada dia. Maka orang yang kita nak pilih untuk kita nak share masalah dengan dia ni satu orang yang muktaman. Agama kata, satu orang yang kita percaya. Kita tak akan pergi tanya orang yang kita tak percaya. Bila kita pilih dia untuk dijadikan tempat nak bertanya, bermakna dia ni muktaman. Satu orang yang dipercayai. Baik. Ketahuilah saudaraku, bahawa sesungguhnya tidak sunyi satu orang itu datang kepadanya satu pekerjaan yang penting atau susah pada fikiran untuk nak memikirkannya. Dia kata kok mana pun, satu orang manusia ni mesti ada satu benda yang dia nak kena fikir, nak kena buat keputusan. Anak mengaji universiti dah habis dah keluar, dah kerja dah. Duk cerita dia nak cari pasangan hidup, nak pergi menikah. Nak cari pasangan hidup kepada anak yang baru habis mengaji, nak bagi menikah ni nak cari orang macam mana? Satu masalah juga yang tu pun. Nak cari orang yang macam mana? Nak cari hak segak ke? Nak cari hak pelajaran tinggi ke? Nak cari hak tak kerja ke? Nak cari hak duduk dalam Pulau Pinang juga ke? Masalah. Yang tu pun satu masalah. Kita anak seorang aja, sat lagi kalau bagi menikah dengan orang Negeri Sembilan ke mana ke, habislah. Ada pun seorang dia cunggit pergi duduk sana, takkan kita nak pindah pergi sana? Masalah. Yang masalah tu nak kena ada satu pihak yang kita boleh sembang. Macam mana ni anak saya ni, dia duk balik main tunjuk gambar dekat mak dia. Budak ni tanya-tanya, tengok Melaka Allahu Akbar, kata kita ni seumur-umur hidup daripada beranak sampai kerja sampai pencen, duk di Pulau Pinang. Anak nak menikah dengan orang Melaka. Tanya-tanya pula hak perempuan ni pula, anak kita jantan. Anak hak perempuan ni pula, hak nak jadi menantu ni pula, anak tunggal pula dalam keluarga di sana di Melaka Allah. Adakah kita nak buat keputusan kata mak dengan ayah tak setuju, hang tak boleh menikah dengan dia. Kalau hang menikah juga macam hang buang mak dengan ayah pun baca pantun sayang selasih. Duduk baca yang tu pula. Macam mana cara nak selesai ni benda yang mai duduk depan mata kita ni? Tiba-tiba masalah ni mai timbul depan mata, keputusan nak kena buat. Maka pada ketika itu nak kena cari satu orang nak share masalah ni, apa kata dia, dan orang itu ialah muktaman, orang yang dipercayai, ataupun membuat satu yang dapat pada fikirnya, tetapi berhajat ia kepada tambah baik kepada perbuatan, apa perbuatan yang telah dipikirkannya itu. Dia dah buat dah satu keputusan, cuma nak meyakinkan diri dia, kata keputusan dia tu tak silap, pun nak kena ada satu orang sembang juga. Lepas tu budak mengaji universiti, dah habis dah mengaji, keluar dapat offer kerja daripada 3 syarikat, 3 company offer dia kerja. Dia nak pergi hak A ke, hak B ke, hak C ke.
Dia dah buat keputusan dah, pilih kata HA punya, dah buat keputusan dah, tapi tak lapor diri lagi, tapi nak kena double check lagi sekali, patutkah aku pergi company A ni? Keputusan dah buat dah, tapi nak bagi sedap hati, nak kena tanya satu orang juga untuk dengar pendapat dia. Ataupun ditinggalkan daripada memperbuatnya, ataupun dah buat dah keputusan, cancel, tak jadi, nak ambil habis pula, juga perlu kepada satu orang untuk dengar masalah ni. Maka berhajat juga ia kepada penolong yang memikir dan memberi nasihat kepada dia. Itu kata, tuan-tuan, kita manusia ni tak boleh hidup secara individualistik, tak boleh. Saya pernah buat contoh, kita nak makan nasi kita nak jemput buah dalam mulut tu, nasi itu berapa orang terlibat dalam nak jadi nasi itu? Daripada tanam padi daripada tanam padi cerita tanam padi itu saja berapa pihak terlibat. Kawan yang pergi tengala tanah, kawan yang buat baja, kawan yang ni engineer yang reka kubota pergi duk nak tengala tanah, segala benda nak menghasilkan padi dah naik dah ni, kawan hak reka racun serangga nak sembok supaya kutu badak bina perang tak main makan padi. Itu semua ada contribute di dalam nak menghasilkan nasi ada dalam pinggan kita nak suap ni. Lepas dah padi masak elok ni, nak panggil siapa mai nak potong ni, nak panggil orang bawa mesin mai potong ke, nak panggil orang daripada mana mai tolong potong ke, nak pergi kelang tu pula satu cerita pula, engineer yang buat mesin untuk nak mesin padi tu, hak kawan duk kerja, duk operate, duk jaga mesin dan sebagainya, semua tu terlibat sampai dah jadi beras. Pergi timbul Pak Izzah Basmati pula, Denny pula nak pergi buat kampit masuk dalam. Timbul pula cerita ni, syarikat yang nak jadi transport company yang nak bawa beras tu daripada Kelang Pak Izzah nak bawa mai jual di Penang dan sebagainya, sampailah kepada kedai di Penang hak jual apa semua, sampai kita beli, sampai bini kita masak nasi tu, sampai kita nak bismillah suap makan ni. Berapa ramai orang terlibat dalam sesuap nasi. Tu belum cerita makan lauk apa, mana masak tomeh petai dengan apa tu demai satu cerita lain pula, hak tanam pokok petai pula, cerita hak pergi tangkap udang di laut. Maknanya kita kalau duduk di atas dunia ni tak mau campur dengan siapa, kita nak buat lone ranger, nak buat stay seorang, tak boleh. Pasal apa? Hakikat hidup di dalam dunia ni kita bersangkut dengan ramai orang. Sehinggalah membawa kepada kita ni pergi kena stroke, sakit, herot sebelah badan, duduk di rumah sampai hari kita mati. Siapa nak urus mayat kita? Tu pun nak kena cari orang. Orang mandi orang lain, orang hak korek liang orang lain, kawan nak buat papan keranda orang lain, hak nak usung kita main masjid orang lain. Kalau kita memilih untuk tak mau nak bercampur dengan orang, kita nak hidup seorang kita di dalam dunia ni, kita mati, bini kita kena pergi cari upih pinang, buh mayat di atas upih tu heret main masjid seorang-seorang dia. Bermakna apa tuan-tuan? Kita hidup dalam masyarakat ini kena bermasyarakat. Maka di sinilah mai cerita tajuk ni. Tajuk ni dia nak apa? Kita kalau ada masalah pun nak kena ada satu kawan untuk kita share masalah dengan dia. Maka pilih dia kepada siapa yang patut dan siapa yang dipercayainya. Makanya demikian itu dapat menolongnya. Pergi cari orang yang boleh tolong. Pipi abang ni, Haji, ada masa tak saya nak cakap sikit? Dia kata, awaknya pasal apa? Tak, Haji tahu kan saya anak seorang saja. Okey, so apa masalah? Masalah saya, anak saya ni pergi berkenan dengan orang Melaka, orang Negeri Sembilan mana nu. Hak dia pergi berkenan tu pun anak tunggai juga duduk di sana. Haji tahulah saya hidup mati saya anak ni seorang lah. Baik buruk pun dia ni seorang lah. Kalau dia pergi menikah, dia pindah pergi duduk sana, Haji habis saya Haji. Haji ni pun dengar sampai habis. Dia kata elok lah anak lelaki-lelaki dia. Aku ada anak perempuan seorang pergi menikah doang. Bagus punya Haji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Syukur-syukur itu satu solution. Satu penyelesaian pula dia bagi. Kata bagus Haji. Anak berkenan tak tahu lagi. Ini Haji ni sudah bagi idea yang macam tu. Bagus Haji. Saya balik bincang di rumah macam mana. Haji ni telefon pun tak angkat dah lepas tu. Mana tak jadi.
Maka orang yang dipergikan itu dipanggil syarak dia ni mustasyar. Maka tiap-tiap mustasyar itu ditaruh kepercayaan kepada dia. Bila kita pilih dia untuk tanya apa-apa masalah, maknanya kita percaya kepada dia. Yakni apabila seseorang datang tanya, fikir kepadanya. Tanya fikir, maksud minta idea. Satu orang mai jumpa, minta idea daripada dia. Hendaklah ia tolong tilik dan tolong fikirkan apa khabar, apa hakikat yang diketahuinya. Bila orang mai refer dekat kita satu-satu masalah, tolong dia. Jangan dia mai dia kata, Ji, saya nak minta tolong Ji, nak tanya satu pendapat. Aku pun sakit kepala tu, duk fikir masalah keluarga aku, nak mai lungguk punya masalah pula. Sudahlah. Lagu tu punya Haji dia pergi tanya. Manusia semua ada masalah. Kita duk ingat masalah kita besar. Hak kita pergi tanya tu lagi gunung jerai punya masalah di atas kepala dia. Dia kata, apa Rahan, tak ada orang lain kan nak kacau. Dia kata, dia buat riau macam tu, dia start motor, dia belah pergi. Mana itu bukan mustasyar yang mu'taman yang disebut dalam hadis ni, yang tu memang silap orang, kita pergi tanya dia. Baik. So dia kata kalau kita jadi orang yang kena tanya, jangan buat macam tu. Kita punya masalah tak tepi saat dengar dia punya masalah. Dengar sampai habis, kita kata dia, aku tak ada idea nak selesai. I have no idea. Lah apa salah hampir jumpa dia. Kita cadangkan kat dia, jumpa satu orang lagi, lepas tu kita belah bang. Dalam dunia mana kita tahu, kita pergi tanya satu orang kan. Dan dulu saya pernah cerita kes jadi di belah Bukit Tajam. Cerita lama. Satu orang nama naik untuk pergi buat haji. Dia pun alhamdulillah dia tak ada dapat apa semua. Duit duk ada di rumah ni nak pergi. Dia jenis tak percaya bank. Dia tak percaya bank. Dia orang tua kampung. Duit semua kira kut dalam rumah ya. Wah, bantai, bawah apa selit, tanu sikit, tani sikit apa semua. Tapi dia ingat dia botang mana semua. Kalau hilang dia tahu. Tapi bila nak pergi Mekah, nak kena duit ni, nak kena pergi bagi kat siapa-siapa apa, pergi cari satu muktaman. Orang yang dipercayai. Jumpa-jumpa dia tak hantar aku dapat ni, nama aku naik nak pergi Mekah tahun ni. Tu dia padu abang bagai-bagai hampir sana, kain salam dekat Nabi apa semua dah. Bab tu tak apa, tak tepi. Aku pergi esok baru aku. Ni, aku percaya kang, kita berkawan daripada kecil apa semua. Aku nak tumpang parking duit aku dekat hang. Dia percaya orang tua ni daripada bank. Kau ni pun dengar-dengar mata bersinang ya. Dia silap. Dia ingat muktaman. Ni bukan dia muktaman ni. Apa tak tahu. Dia kata boleh anak buah banyak ke? Tak banyak. Dia kata 30,000. Tenganga pula lagi. Mata berkaca, mulut tenganga. Boleh. Alhamdulillah, dia pun naik pi apa semua, balik mai sah lerah selesai apa semua, selang 1-2 hari pi carilah Syekh Muktaman ni. Pipi dia kata alhamdulillah lah aku pun buat elok semua sana. Dia kata baguslah hak 30 tu bagi mai balik. 30 apa? Dia tanya soalan tu tuan-tuan. 30 apa? Dia kata 30 apa? 30,000 lah yang aku bagi simpan dekat hang sebelum pi haji dulu. Dia kata hang jangan melawak, baru balik haji jangan buat melawak dulu ni kata. Siapa melawak ni dia kata? Duit kita. Tuan-tuan, RM30 cari tak jumpa pun pucat lesi sampai ke kaki. Kita RM30 buh tang mana ke pergi cari tang mana, tak jumpa, pucat lesi sampai ke kaki. Zohor nak habis, nak masuk asar dah, tak semayang duk cari duit RM30. Ini 30,000. Tak ada. Dia kata bila yang bagi kat aku, jangan duk melawak dengan aku. Dia kata jangan ni. Tak. Bila hang bagi kat aku, dia duk buat kerin. Ringkas cerita, sampai akhirnya pergi bersumpah di Masjid Sungai Rambai, Bukit Tajam. Cerita lama lah. Pergi bersumpah dekat mihrab masjid tu, bersumpah. Dia ni kata, demi Allah, wallahi, demi Allah, saya bagi duit kat dia, 30,000. Dia ni kata, wallahi, demi Allah, aku tak terima apa duit daripada dia. Tak kacau tuan-tuan. Turun masjid. Syekh yang ambil duit, kemudian tak mengaku kata ambil duit ni, turun tangga masjid, pakai kasut, langkah 2-3 tapak. Tak ada hujan, tak ada pokok hujan, tak ada apa, tiba-tiba petir menyambar. Jatuh tergedik-gedik, mati di tengah masjid. Benda nak jadi. Kalau ada lagi satu pihak lain pergi sumpah turun tak ada apa pun boleh jadi juga. Pasal benda ni bukan semua orang pergi bersumpah Tuhan tunjuk dah.
Ada yang Tuhan tunjuk, ada yang Tuhan kata nanti akhirat baru kita settle benda ni. Ada. Tapi kes ni Tuhan tunjuk. Tergedik-gedik, mati di tangga masjid. Tak ada pokok hujan, tak ada. Dia jadi benda ni. Nak habang apa ni yang agama kata al-mustasyar mu'taman. Orang yang kita percaya, pergi tanya apa-apa dekat dia, dia tu orang yang kita percayai. Tiba-tiba dia pecah amanah dengan kita. Bayangkan macam mana pecahnya hati kita setelah kita percaya dia, itu yang dia buat dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka janganlah pula tiba-tiba dibuat kata tawakal ala Allah sahaja. Ni Syekh orang mai tanya ni, minta idea, dengar cerita sampai 2 jam punya duk cerita masalah dia. Habis kau ni cerita, dia jawab banyak tu Dia kata lah macam ni Haji, saya duk dengar Haji punya masalah pun saya pening lah Haji, kita tawakal sudah. Dia belah gitu 2 jam pergi duk cerita dekat dia masalah. Kurang-kurang hang bagilah satu idea apa abang kau ni bawa balik rumah, walaupun idea tak boleh pakai. Tak, dia jawab tawakal lah. Dia ni kata tak, tawakal lah. Dia kata tak aku cerita kat hang 2 jam, hang jawab kata tawakal. Dia kata aku nak jawab apa lagi? Tawakal lah, dia kata. Apa punya orang, dia kata. Kitab ni kata apa? Jangan jadi macam tu. Jangan bila orang mai tunjuk kepercayaan dekat kita, cerita macam-macam masalah kat kita jawab kata tawakal lah kat dia. Jangan, dia kata. Ataupun tidak mau menunjukkan apa yang sebenar dan apa yang hakikatnya. Ataupun dia ni mai tanya dekat kita satu masalah, minta kita bagi idea. Kita nampak dah penyelesaian dia macam ni. Saja tengok abang. Saja tengok abang. Saja kianat. Aku tak boleh ni kalau aku beritahu jalan ni bagus dia ni. Lah pun dia senang pada aku lagi. Aku pergi cerita benda ni kat dia, dah lagi baik jawab tawakal sudah. Ada tuan-tuan orang macam ni? Ada tak ada? Kalau tak ada, Syekh Idris Al-Marbawi tak akan bawa contoh ni. Maknanya ada dalam masyarakat ni kaki-kaki macam ni ada. Dia kata ataupun dia khabarkan setengah, disembunyikan setengah. Satu pasien pula. Kawan ni mai tanya dekat dia, dia dengar, dia habaq sekerat dia, tak habaq bagi habis. Hak sekerat lagi hampir buat sendiri. Bagi kawan ni suspend. Ada juga manusia macam ni. Maka yang demikian itu tidaklah dikatakan dia orang yang boleh dipercayai. Kalau macam ni sikap, dia bukan orang yang muktaman, bukan satu orang yang boleh dipercayai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tetapi jikalau tidak tahu, memikirkan dan berkhabarkan apa yang dikehendaki itu, maka tidaklah mengapa berkhabarkan tidak tahu. Atau kalau kita tak tahu sungguh, masalah yang dia buat main kat kita ni very complicated. Masalah dia ni sangat kompleks. Masalah dia ni kita dengar pun kita tumpang serabut sama. Kita memang tak tahu nak kata apa kat dia. Orang putih kata speechless. Kita pun tak ada perkataan nak keluar. Kita daripada mula dengar sampai sudah duduk tengah-tengah lagu tu aja. Jangan pandai-pandai pergi duk bagi idea yang merosakkan dia. Kita kata ni, aku boleh bayang macam mana hang serabut dengan masalah ni. Pasal apa? Pasal aku pun dah jadi serabut dah bila dengar masalah hang. Kata demi Allah aku bukan tak mau tolong hang, tapi aku pun tak tahu nak fikir ni. Hang punya masalah ni memang betul-betul nampak berserabut. Ni jom kita pergi jumpa orang yang lebih ni. Lagu tu tak apa. Kalau tak tahu pergi buat memandai habang lagu pun tak mau juga. Yang tu pun nak pelingkuk kawan kita. Baik, dia kata dan tidak apalah sekiranya kamu tidak tolong akan dia. Dan orang yang boleh memikirkan dan berkhabarkan baik ataupun tidak baik yang dikehendaki itu dicadangkan kepada dia supaya boleh pergi ia kepada orang itu. Dan demikianlah disuruh oleh syarak kita seperti tersebut dalam hadis At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mustasyar mu'taman. Diriwayatkan dari satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang dipilih untuk ditanya buah fikiran itu orang yang dipercayai. Nabi kata. Baik. Kata At-Tirmizi itu hadis hasan, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tajuk baru bab ma jaa fi syu'mi. Itu baca dia lagu tu. Asy-syu'mi. Bab ma jaa fi syu'mi. Asy-syu'mu ni apa kita nak kata?
bad luck. Bad luck. Luck ni kira apa? Bagus, betul. Bad luck. Tak bernasib baik. Misfortune, orang putih kata. Misfortune, satu benda yang bad luck, yang nasib tak baik. Tajuk yang dia nak main malam ni, adakah satu insiden yang berlaku depan kita, satu kejadian yang berlaku di depan kita tu membawa petanda kata ada satu benda baik nak jadi atau satu benda tak baik nak jadi? Adakah macam tu? Kan? Nak keluar rumah, nak pergi Kuala Lumpur. Baru keluar sampai tahun tu, satu motor main aksiden terbalik depan kita. Tengok macam tu, kata ni kalau aku terus pergi ni saat lagi apa nak jadi karut ni tak mau patah balik. Bolehkah kita percaya macam tu? Duduk dalam kampung, siap beg apa semua dah, nak turun pergi Kuala Lumpur. Ambil beg boh dalam kereta, elok-elok dah pergi dekat pintu kereta nak buka, tiba-tiba bewok main lintas kat bawah kaki ni, lintas pergi balik sana. Allah kata. Tato pergi buka belakang galah beg naik balik. Bini kata, abang awaknya pasal apa? Oh, aku tak pergi lah hari ni, aku tak pergi. Pasal apa? Gila bewok main lintas belawak ni. Adakah boleh dikaitkan lintas hormat bewok itu dengan satu benda tak elok nak jadi ke kita ini? Ini tajuk dia. So, dia kata bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan perkara yang tidak baik padanya. Satu akibat tak baik. Ketahuilah saudaraku, baik padah ataupun tidak baik padah itu tidak boleh dikatakan pada sesuatu perkara. Tak boleh bersempena ke satu benda, kita anggap kata benda tak baik nak jadi. Tak boleh, dia kata. Seperti engkau hendak musafir membawa barang dagangan kerana nak pergi menyaga. Tiba-tiba pada masa kamu keluar rumah, terjumpa kijang ataupun rusa ataupun apa-apa menatang liang, lari terkejut daripada kamu, menghala ke sebelah kiri. Maka nampak kamu akan binatang itu lari sebelah kiri, maka kamu kata, tidak baik padahnya musafir kamu itu. Keluar ada satu menatang keluar mai, dia lari pergi kiri. Pergi kiri punggah, kita kata memang tak boleh pergi hari ni. Pasal apa? Kalau dia pergi kanan okey, dia pergi kiri. Apalah menatang tu tahu tentang kiri kanan ni. Dia satu test JPJ pun dia tak pernah ambil. Apa ni kanan kiri apa mana dia tahu? Dia kira dia nak lari kok mana dia lari lah. Kita ni pula pergi ambil berat benda ni. Dia lari kiri ni habis. Tak boleh pergi hari ni. Tuan-tuan rasa-rasa ada tak orang percaya benda ni? Oh ada tuan-tuan. Ramai lagi tak percaya macam ni. Ramai lagi. Baik. Maka kamu pun undang kembali daripada meneruskan musafir kamu itu. Dah betul-betul dah semua siap dah. Memang nak pergi. Sana pun dah telefon dah ni. Bapa nak pergi rumah ni. Bapa nak keluar insyaAllah 8:30 pagi. InsyaAllah bapa sampai sana makan tengah hari di rumah. Semua abang dah. Sana pun dah jadi kalang kabut dah. Pergi beli apa ke sembok bagi wangi rumah apa. Ni pasal pak mentua nak main. Dengan mak mentua apa semua. Pasal Syekh ni lipat balik kiri. Apa pasal? Tak pergi. Apa macam tu? Maka jikalau sekiranya binatang itu lari sebelah kanan, maka kamu kata padahnya baik. Dia pergi kata tu. Dia betul-betul kalau dia pergi kanan, jadi memang kita pergi dah KL ni. Tapi dia kiri. Dia pergi dua abang macam tu. Tuan-tuan, ada lagi tuan-tuan, sebahagian orang hari ni, bila nak kenduri kahwin, menikah anak, tanya dulu, ni kenduri nak buat hari apa? Abang kata kita buat ni lah, minggu pertama cuti sekolah, kita ambil hari Sabtu lah kata. Dia Sabtu dia buka kalender tengok. Buka jatuh 4 hari bulan. Oh dia tak boleh. Nah, pasal apa? Sabtu tu cantik lah kata. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal 4 hari bulan. Apa salah dengan 4 hari bulan? Dah apa salah dengan 4 hari bulan? Oi, 4 jangan dia kata. Dah apa salah dengan 4 tu? Dia kata 4 siku lipat. Dia kata ni tak boleh ni. 4 ni tak boleh. Dia kata. Ada tuan-tuan orang percaya macam tu? Ada. Ni sampai hari ni duk jumlah ni pun ada. Anak dia dah berkenan satu perempuan mana akan nak menikah. Balik mai habaq dekat dia. Bapa ni saya ada satu budak duk mengaji dengan saya. Sama-sama habis dah. Kami sama-sama graduate. Apa semua gitu gini. Dia tak mau dengar itu semua. Orang rumah. Dia beranak bila? Dia mula lah. Dia nak berkeluar buku tua dia ni. Budak ni beranak bila? Dia ni pun abang. Dia beranak 2 hari bulan 6 tahun. Dia ambil kalkulator tu macam yang duk kira pula tarikh lahir budak ni. Kira api.
Jadi berapa? Jadi berapa bahagi 2 pula? 4 juga. 4 payah dia kata memang tak boleh hang cari orang lain. Anak dia kata apa? Pasal apa? Dah. Dia ni tak sesuai dengan kau menikah memang jadi tak elok. Aku tak mau. Kata apa? Bapak duk pergi masjid Jelutong duk mengaji kau Ustaz Samsuri apa? Bapak duk percaya benda macam ni. Hang jangan cakap macam tu. Saya tampak hang buta. Begitu. Mengaji mai tapi percaya benda tu. Mai mengaji, duk mengaji, duk dengar kita duk buat contoh ni dia lagu duk picit biar mulut lu ni. Tak ni semua nak singgah mai kat aku. Mana ni? Rupanya dia duk percaya benda ni. Contoh saja, tak ada siapa picit mulut pun tak ada. Saja buat satu contoh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tak mau kepercayaan karut ni dia panggil apa? Asyu'mu. Asyu'mu ni satu benda yang dilarang oleh agama. Lalu kamu teruskan musafir kamu itu kerana menatang tadi kau nak balik kanan. Maka yang demikian itu semuanya disalahkan akan dia oleh syarak. Dia nak abang kata agama tak mau kepercayaan macam ini. Ini karut yang tidak ada asas dalam ajaran Islam. Tak ada kena mengena. Duk fikir tanah hayang api angin, tanah hayang api angin, tanah hayang api angin, payah tak boleh. Pasal apa? Pasal ni tsunami punya cerita. Dengar cerita kemarin punya tsunami. Kita duduk dengar. Itu tsunami. Ni hak kemarin, kata nak mai kemarin ni, tsunami nama. Duk tala mai daripada arah Vietnam, daripada mana nu, duk tala mai ke pesisir pantai timur Malaysia Barat. Semenanjung Malaysia, sebelah pantai timur. Duk tala mai. Habis orang Kelantan, Terengganu, Pahang, pakai dia buat semayang, minta doa kepada Allah, minta supaya diselamatkan daripada malapetaka angin ribut tsunami. Mai pada kelajuan sampai 60-70 km sejam dijangka. Sekali dengan tiupan angin tu dia boleh membentuk ombak setinggi 10 meter. 10 meter tuan-tuan. Kalau 10 kaki pun tinggi dah, 10 meter. Dia ada berapa puluh kaki tinggi. Amaran daripada meteorologi dia kata apa? Bukan setakat laut jangan turun. Orang-orang nelayan ni bukan setakat dilarang turun ke laut. Bahkan dilarang makan terutamanya kerang dan sebagainya. Pasal apa? Dia boleh membawa satu asid ke dalam kerang di pesisir laut itu. Ini benda-benda macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Besar. Dia buat mai benda-benda macam ni supaya manusia ingat dekat dia. Bila dengar macam tu, tengok berita semalam saya tengok berita Nightline pukul 12, satu ontua di Kelantan, dia cakap apa? Dia kata semua dah duk get ready dah semua. Dia kata barang-barang pun daripada kemai kira pasal dijangka dia nanti main menjelang tengah malam. Sebab semua dah get ready dah. Ini benda ni bukan misfortune, bukan petanda tak baik sebab ini bidang ilmu. Ini bukan cerita tanah hayang api angin, ini bukan macam tu. Yang ni cerita hasil daripada kajian dan kepandaian manusia. Diramalkan dengan sistem teknologi hari ini, nampak pergerakan angin duk mai. Dia tadi ready dah dengan semayang hajat, minta kepada Allah supaya diselamatkan daripada malapetaka. Takut tuan-tuan kalau benda-benda macam ni jadi, dia satu malapetaka yang menimpa manusia. Itu tidak termasuk di dalam kepercayaan yang tidak berasas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kata dia apa? Dia kata melainkan 3 perkara. 3 benda ni memang dia membawa petanda. Hak tadi ni, hak lagi menatang potong kanan, potong kiri, hak lagi bewak lintas, itu semua bukan petanda. Tetapi dalam agama dia kata apa? Melainkan ada 3 perkara. 3 perkara ni boleh membawa petanda. Apa dia? Yang pertama, iaitu perempuan pencabul. Dia kata, ini tanda kata nak iri tak elok. Nak ambil satu perempuan buat bini, nak ambil satu perempuan nak jadi menantu kita, nak menikah dengan anak kita, tengok dia jenis macam mana. Agama dah kata dah, dalam hadis Nabi kata apa? Dinikahi satu perempuan itu li arba'in, 4 perkara. 1, 2, 3, 4 dia dah bagi dah syarat-syarat di sana. Kalau pada awal pun duk nampak dia ni Yankee satu macam ya Yankee budak perempuan ni. Anak kita pernah bawa balik dia main di rumah kita, orang tua-tua. Dia langkah masuk bendui rumah kita dah tengok dia satu macam dah. Dia ni jalan, nampak berjalan tu melangkah tu kurang lagu nak jinjak lompat tu lebih. Kita tengok dia ni awas spring satu macam. Kita dah duk main semak perut.
Lepas tu kita pun pasang kaki pula pergi duk siasat pula dia ni siapa, mak bapak dia siapa, dia cek semua report duk main ni semua dakwat merah. Ni track record ni pun tak cantik lah, sana cerita lagu tu, cerita lagu ni, kita double check balik pun duduk main macam tu dan sebagainya. Ini perempuan tidak bagus. Perempuan pencabul dia kata. Kalau sekiranya diteruskan juga benda tu, kemungkinan nak jadi tak elok sangat tinggi. Satu, dia kata. Dan yang kedua, dia kata rumah sempit dan jahat tetangga. Yang ni hadis kata. Rumah sempit ni memang petanda tak bagus. Kita duduk satu rumah flat, ada 2 bilik aja. Ini semua buah tak cantik. Masuk pintu rumah tu, masuk tu, tentulah segala aktiviti tertumpu di situ. Di situlah nak bubuh seti duduk, tentulah televisyen, tentulah nak makan tengah hari, makan malam, tentulah anak jantan nak tidur, tentulah anak-anak nak buat kerja rumah, segala-galanya tentu. Pasal apa? Pi sikit lagi dah dapur dah. Balik kanan, bilik tidur mak dengan ayah, satu lagi bilik tidur anak perempuan. Anak laki-laki tak ada bilik. Dia nak masuk pancok, nak mandi pun dia tak ada tempat. Ruang tamu tu lah dia nak salin baju, ruang tamu. Bila dia main rumah sempit macam ni, ini nak jadi punca kepada budak-budak ni tak mau duduk di rumah. Dia tak mau duduk di rumah. Dia keluar, dia pergi duduk melepak di padang kota. Bila ada operasi polis, operasi apa semua, pergi pegang budak-budak ni, tanya apa pasal duduk sini, ni pukul apa? Dia kata pukul 3. Pukul 3 hang tunggu apa di sini? Hang ada cadang nak pergi buat jenayah ke apa? Jenayah apa? Dia kata, abang, relax lah. Saya takkan muka saya nak buat jenayah. Dia kata, dah pasal apa hang tak balik rumah? Apa abang gila nak balik rumah? Saya nak tidur tang mana? Dia kata kat polis ni gila. Dia kata apa abang gila nak balik rumah? Nak balik rumah saya nak tidur di mana? Jangan duduk di mana? Dia abang dia duduk tang mana? Apa abang rumah saya 2 bilik ya. Satu mak pak saya dah duduk, satu kakak saya adik perempuan saya duduk. Saya nak duduk mana? Pi belakang sikit tong gas dapur. Saya duduk belah depan ni, tentulah kursi, meja, tidur abang kepala terkepak duduk kursi rotan. Dia kata macam mana saya nak duduk? Apa abang saya duduk tang ni bagus ya? Dia duduk kata lagu tu. Pasal apa tuan-tuan jadi macam tu? Ni hadis, dia dah bagi tahu dah. Pasal apa? Rumah sempit. Rumah sempit tu membawa kepada malapetaka. Sebab Nabi kata arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 benda yang menjadi tanda bahagia manusia apa semua. Di antaranya Nabi kata apa? Rumah yang lapang, bahagia. Kalau kita ada duit buat rumah bagi lapang sikit, masing-masing mempunyai ruang masing-masing. Anak perempuan duduk satu bilik, anak lelaki duduk satu bilik, apa ada satu bilik pula habuan boleh duduk semayang tentu dan sebagainya. Tetamu mai di rumah kita, dia kata minta maaf nak tumpang semayang, kata ada satu bilik. Dia boleh masuk pergi semayang elok-elok dalam tu, tak ada kacau apa. Itu tanda kebahagiaan, Nabi kata. Bukan orang buat rumah besar ni orang ni belagak, bukan orang buat rumah besar ni orang ni sombong, bukan. No, itu tanda kebahagiaan manusia. Dia kata dah yang ketiganya, kuda ataupun kenderaan yang tidak ditunggang kerana berperang. Kita ada kenderaan kita tidak digunakan untuk kebaikan. Maksudnya kalau zaman lah ni. Ada kereta tu tidak digunakan untuk pergi masjid. Kereta tu tidak digunakan untuk nak pergi mengaji. Kereta tu tidak digunakan untuk nak pergi cari ilmu. Kereta tu tak ada. Kereta tu kira habuan saja syok-syok. Tak ada satu aktiviti baik untuk kereta tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka 3 perkara itu sesungguhnya ada tidak baik padanya. Dia kata 3 benda tadi ni. Satunya perempuan yang tak elok, yang kedua rumah sempit, yang ketiga kereta yang tidak digunakan ke arah kebaikan. 3 benda ni membawa malapetaka. Tak baik. Setidak-tidaknya apa dia? Bagi serabut kita. Pergi menikah dengan satu perempuan hak tak senonoh. Lepas menikah pun dia tak senonoh juga. Kita duk makan hati. Nak salah siapa? Kita yang pilih. Bukan ada siapa mai buh pisau tengkok kita suruh menikah dengan dia. Kita yang nak menikah dengan dia. Bahkan masa nak menikah itu, mak pak kita dah bagi second opinion. Dah bagi pendapat kedua. Dia kata, mak ingat tak sesuai dengan hang kot. Mak bukanlah nak kata budak perempuan tu tak bagus. Tapi hang ni daripada kecil-kecil, orang masjid semua kenal hang. Mak kata kat kita. Hang ni daripada kecil-kecil, orang masjid semua kenal hang. Hang semayang di masjid, hang duk pergi mengaji, hang apa. Hang umur 8 tahun, hang dah khatam Quran.
Mak ni duk cerita kat kita ni, semua beri awak lah, hampir pilih orang macam ni. Dia kata, apa mak? Apa mak duk pandang, duk buruk sangka kat orang, dia pergi cakap pandai kat mak dia. Apa mak budak ni jahat sangat ke? Apa mak duk condemn dia? Apa mak duk kata dia tak bagus? Apa mak duk apa mak? Mak dia kata ikut sekarang lah. Menikah, lepas menikah, kena. Duk balik, duk mengacung kat mak. Alamak, dia ni awal tu, dia tak dengar cakap saya, mak dia ni, alamak, saya pening kepala dengan dia, mak. Saya tak pernah tengok dia semayang, mak. Mak ni pun dengar senyum. Yalah, aku dah abang datang dulu, dengar kat pak balin surat abang tu. Orang tua ni kan boleh, dengar dia. Ujung dia balin saja, kalau dia kepai buat bowling, dia golek pergi. Dia main-main macam ni, main ni tak? Ya tak? Dia air tu nak kena. Hang lupa dulu masa nak menikah, mak hang kata apa kang? Hang lupa jari lu buat lagu tua. Hang lupa dia nak buah. Dia tak apa, bapak ni saya dah serabut dengan bini saya, apa berada buat lagu ni? Pasal apa? Pasal pada awal agama dah kata macam tu, jangan duk pergi cari. Hang pergi cari rebah lah. Tuan-tuan, agama ni dia habaq kat kita benda baik ke benda tak baik? Benda baik. Manusia saja yang tak mau ambil ikut apa yang agama kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, maka tersebut adalah hadis seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syu'mu. Ini yang kata tajuk hadis ni. Asy-syu'mu fi thalathah. Fil mar'ah wal maskan wad dabbah. Maksudnya diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula padah ataupun akibat yang tidak baik itu boleh jadi pada 3 perkara. Nabi kata, satu benda yang kita boleh agak dah nak jadi elok, nak jadi tak elok ni, 3 benda. Apa dia? Satu, perempuan boleh jadi punca tak elok. Perempuan yang tak baik boleh menjadi punca kepada sesuatu yang tak elok. Yang kedua, tempat tinggal, yakni rumah yang sempit ataupun neighborhood. Hari ini dia panggil neighborhood. Kejiranan ataupun persekitaran yang tidak kondusif, yang tidak membantu. Kiri kanan rumah, anak penagih dadah. Kita pergi beli rumah tentu. Cantik Pasal apa? Kita pergi pilih tentu pasal apa? Kita nak beli rumah, tengok dulu persekitaran dia, neighborhood dia, kejiranan dia macam mana. Kiri kanan rumah kita duk tengok, nak cari seorang jiran yang duk ada tepi-tepi rumah kita ni, nak cari seorang yang ada anak perempuan pakai tudung. Tak ada. Duk keluar mai satu-satu rumah punya anak duk keluar mai, kita ni duk seria dalam rumah ni, duk seria. Yang anak kita ni dengan tudung elok, dengan apa elok, dia duduk seminggu, dia duduk sebulan, dia duduk setahun, dia mula dia pun nak buang sama. Dia pun mula nak buang sama. Pasal apa? Nu kawan-kawan, rakan sebaya, duk ada kelilin macam tu. Dia seorang duk buat pelik macam ni. Depa tengok dia mai, depa tak mau kawan. Depa tengok dia mai, dia macam mana? Dia nak berkawan. Akhirnya dia kena sesuaikan dengan majoriti yang ada keliling rumah dia. Silap siapa? Silap bapa. Bapa pergi pilih tempat tu untuk dijadikan tempat tinggal. Ini yang dia beritahu ni. Dia kata apa dia? Yang keduanya tempat tinggal, yakni rumah yang boleh membawa punca jadi tak elok rumah kita. Dan yang ketiga, binatang, yakni kenderaan seperti kuda dan sebagainya. Pada awal dah tahu kereta tu kereta banyak masalah, kita pergi beli. Duit gaji ni habis dengan duk repair kereta tu aja. Duk tunggu hari Sabtu ni, bukan hari Sabtu nak pergi makan angin, nak pergi mandi laut tak. Hari Sabtu nak pergi kedai pomen. Lambat cerah ni, duk fikir cerah esok, Allah dia ni workshop ni buka berapa. Otak ni tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan fikir nak pergi repair kereta. Bini kata, abang, saya dah kata dah dulu, tak usah beli kereta ni, yang abang pergi beli. Dia naik angin. Duk pakai kereta elok ni, pergi beli kereta elok ni, kereta baru, walaupun murah, tapi kereta baru. Pakai tak ada masalah apa. Pergi teringin nak pakai kereta hak mahal punya, tapi second hand. Jual kereta baru ni, pergi beli kereta second hand hak hebat sikit.
Bini kata, abang, kereta hak kita beli ni kereta baru. Tak pernah bagi masalah apa kat kita. Abang janganlah jual. Sat lagi abang pergi beli hak second hand. Sat lagi dia main masalah apa. Orang perempuan hantar apa pasal kereta. Minyak kereta pun tak tubuh, dia kata kat bini dia. Bini pun dengar-dengar duk dia. Tengok-tengok hari Sabtu pergi kedai pomen. Sabtu pergi kedai pomen. Bini pun duk cari martun nak kepala besar main nak bubuk. Bini kata kat dia, abang, ingat dah dulu saya kata apa, jangan ambil kereta naik angin tu. Orang lelaki-lelaki bukan boleh mengaku kesilapan sendiri. Mana boleh mengaku. Datang perempuan hantar abang duk dia. Saya tak tahu ni yang abang yang pandai ni. Hari itu gulai tak buah teh nasi, buah teh lantai hari itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Sahal bin Sa'ad dan daripada Aisyah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sabda Nabi, in kana syu'mu fi syai'in fa fil mar'ah wad dabbah wal maskan. Sama juga. Hadis dia kata sekiranya ada satu padah yang tidak baik pada satu-satu benda, maka sepatutnya benda itu ialah 3, iaitu pada perempuan, pada binatang kuda, kenderaan dan juga pada rumah. Banyak hadis menceritakan benda yang sama. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, la syu'ma wa qad yakunu al-yumnu fid dar wal mar'ah wal faras. Artinya tidak ada padah yang tidak baik pada sesuatu. Bahkan semuanya, sama ada baik padahnya ataupun jahat padahnya, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pula satu hadis. Dia kata sebenarnya apa nak jadi bergantung kepada takdir Allah. Dia kata cuma selalunya nak jadi punca 3 benda ni. Tapi hakikatnya nak jadi elok tak elok ni Allah menentukan. Berapa ramai orang beli kereta second hand, tak ada masalah, ambil lah ni, tak ada masalah. Apa ramai orang yang mula-mula dia menikah dengan bini dia ni sosial habis, tapi akhirnya jadi babai. Berapa ramai ada juga jadi macam tu. Jadi apa pun takdir Allah itu yang paling utama. Tetapi Nabi pesan 3 benda ni banyak membawa punca kepada jadi tak elok kalau tidak diteliti daripada awal. Begitu. Terkadang ada pula padah baik itu pada perempuan, dan ada juga padah baik pada rumah dan pada kuda. Kadang-kadang benda ni membawa kebaikan, bukan semua bawa kepada tak baik. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, telah bersalah-salahan ulama pada maksud hadis itu. Maka kata Imam Malik dan satu taifah satu kumpulan, maksudnya diturut sebagaimana zahir, yakni sesungguhnya rumah itu kadang-kadang dijadikan Allah Ta'ala penduduknya itu menjadi sebab ataupun punca kepada mudarat dan kebinasaan. Kadang-kadang rumah elok dah, beli rumah besar, lapang, semua elok dah, dalam rumah punya masalah. Anak seorang yang buat pasal. Dia kata, ustaz, saya alhamdulillah Allah bagi 5 orang anak. Hak 4 ni sejuk hati ustaz. Seorang ni jadi duri. Ustaz ni pun kata apa? Dia kata buah setandan bukan semua elok. Piuk keluar lagu tu pula. Ada tak ada orang yang buah satu tandan semua elok? Ada. Dia dalam bab ni tentang apa yang paling penting ialah doa kita. Kan boleh buka kancing baju, cakap dabik dada, tak boleh. Doa, minta, ya Allah bagilah zuriat aku ni jadi hak baik-baik semua. Berapa ramai ibu bapa hari ni makan hati ni, duk tengok kelakuan anak dalam rumah. Makan hati. Lain yang dia hajat, lain yang jadi pada anak ni. Makan hati. Ada sebahagian ibu bapa pula, anak ni menjadi kebanggaan dia ni. Daripada kecil budak ni pandai mengaji, sekolah asrama penuh, masuk universiti, sambung belajar, bagus. Tapi akhir-akhirnya sakit. Anak dia duk marah selalu. Hak tu hak duk basuh berak dia waktu dia sakit. Ada juga. Dalam kehidupan ni dia apa pun boleh jadi. Ni anak ni puji ni, siapa main di rumah pun apa pun duk habang anak tu lah. Anak ada 3 orang, ada 4 orang, tapi hak duk highlight hak seorang ni. Mengaji pandai daripada kecil lah ni, pergi kerja gaji besar, duk di satu kawasan mewah di Kuala Lumpur, duk abang. Bila dia jatuh sakit, balik pun tak.
Nasib tak baik lagi anak ni lah yang dia duk condemn depan orang semua. Dia ni tak tahulah hak tiga. Semua bagus. Yang ni seorang saya pun tak tahulah. Saya bagi makan nasi sama. Saya bagi makan nestum sama masa kecil. Awak lah yang ni pergi jadi dulu ni. Duk cerita kat orang. Anak ni pun duk dengar sedih. Ya. Awak ayah pun ni. Kalau tak suka kat aku pun janganlah pergi duk cerita kat orang. Duk ingat macam tu. Tengok-tengok bila ayah jatuh sakit. Hak tu jaga dia. Dukung ni, dukung ayah bawa masuk pancok bagi mandi, dukung pi. Balik mai hak duk puji daripada kecil sampai ke besar duk puji ni, kalau dia balik pun dah nasib baik, duduk tengok kok jauh ayah. Orang panggil mai ni, mai sat tolong angkat ayah. Dia kata aku baju nak pakai semayang lagi. Dia kata sehari kalau aku pergi angkat ayah sehari, ayah dengan kencing tak tentu waktu sehari kena baju aku nak pakai semayang. Tak mau tepuh ayah dia. Hak tu yang pak duk puji tu. Pergi jadi lagu tu. Ni hak duk condemn ni. Hak ni lah. Ada juga jadi lagu tu. Apa pun dia punya kesimpulan dia ni doa ni. Doa. Minta ya Allah ya Tuhanku. Bagi anak-anak aku ni jadi anak-anak yang baik-baik. Baik dunia, baik akhirat. Dunia pun kita mata kita nak tengok mereka berjaya. Supaya tak ada kita esok ni. Mereka tak melarat. Mereka tak meminta-minta. Tapi akhirat mereka kita mau jadi baik. Budak-budak ni kalau baik dunia, baik akhirat, baik dia dengan ibu bapa dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah bersalah-salahan ulama pada maksud hadis itu. Dia kata. Tapi apa pun dia kata puncanya ialah dalam rumah tu macam mana. Dan begitu jugalah perempuan yang tertentu ataupun kuda yang tertentu ataupun khadam dan sebagainya. Terkadang-kadang hasil kebinasaan di sisinya dengan hukum qada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang jadi hal. Ada orang gaji. Ingat ada dia tu membantu kita. Dia bagi jadi masalah kat kita. Pun boleh jadi. Satu orang pula abang, dia kata saya orang gaji di rumah saya 12 tahun dah duk kerja dengan saya. Bagus, alhamdulillah. Hak bagus. Hak tak bagus. Nampak mata macam bagus. Laki bini keluar pergi kerja, balik-balik buka-buka pintu bau busuk. Harin dalam rumah ni apa ni? Tengok-tengok anak kecil tu pampers pun koyak rabak habis buang dah, dia duk calik najis di dinding rumah habis semua dah. Awak jadi lu ni tengok barang kemas semua dia angkat pi dah, dia tuang bil lagu tu ya. Dia tinggal budak ni dengan berak sapu satu rumah pula. Khadam ataupun pun boleh jadi, macam tu pun boleh jadi. Yang pentingnya apa? Doa kepada Allah. Minta ya Allah, janganlah bagi benda-benda macam ni tak elok dekat aku. Baik. Dan telah berkata Al-Khitabi dan kebanyakan daripada mereka itu, iaitu hadis itu pada maknanya istisna. Dia kata hadis tadi ni dia ada pengecualian. Bukan semua perempuan kalau nampak tak elok tu tak elok. Bukan semua rumah kalau sempit tu tak elok. Ada juga orang yang duduk rumah 2 bilik. Anak semua bagus. Ada juga macam tu. Tapi Nabi kata kalau boleh tak mau macam tu. Ada juga. Dia kata apa? Ustaz kata gitu. Saya duduk rumah flat 2 bilik. Anak saya 7 orang. Alhamdulillah semua mengaji pandai. Masuk universiti keluar kerja. Bagus pula lagi. Mereka 7 orang pakat beli rumah pula bagi kat saya lah ni. Betul. Ada yang macam tu. Tapi Nabi pesan. Pasal apa? Takut. Kerana rumah sempit tu jadi macam contoh kita buat tadi. Macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan ada bagi seseorang itu rumah yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang duduknya itu memberi mudarat dan suka menyakiti orang dengan lidahnya dan perangainya yang membinasakan orang lain. Ataupun ada bagi seseorang itu perempuan yang benci ia memperistrikannya, ataupun ada kuda yang mahal dan ada yang huduh perangainya. Macam-macam, ada khadam yang huduh perangainya. Maka hendaklah bercerai dengan semuanya itu dengan jual dan seumpamanya. Kalau dah jadi lagu tu, dia kata dah pakai kenderaan, duk bagi problem dekat kita, dia kata pergi jual bang, jangan duk gagah. Duit habis dengan duk repair dia ya. Jual bang. Dicari satu Yuska hak mata tak apa nak clear elok tengok nampak kelabu-kelabu, jual pergi kat dia bang. Dia kata. Pergi belilah kereta baru satu, walaupun hak jenis harga murah punya tapi baru, insya-Allah 5 tahun tak ada masalah. Penat dah dengan duk ulang pergi workshop perbaik kereta ni, penat dah. Pergi hari ni pasal karburetor, tukang karburetor baru seketui. Kereta lama duk pakai karburetor lagi. Tukang dah karburetor seketui RM800.
Balik pakai tak dan seminggu. Dia main drive Syah pula. Tanya ni lagu duk abang ribu. Semua nak jadi masalah lah. Tukang pula drive Syah. InsyaAllah kata yang ni lepas ni aku tak mau dengar nak masalah apa. Masalah tak dengar. Dia cuma ikon tak panas pula. Yang tadi drive Syah dengar. Dia bunyi kokak. Dia ni tak dengar. Memang tak dengar masalah. Cumanya tingkap kena buka. Ikon tak sejuk. Pergi cek, dia kata ni kompresor pun tak jalan. Dia cek pula, dia kata alamak, dia kata ni cooling coil pun nak kena tukar sekali. Tanya-tanya, dia ambil kalkulator kira pergi kira mai. Dia tak apalah haji duk main selalu. Saya kira murah sudahlah, 1,800 sudah. 1,800 terkejut. Masalah dia nak main. Dia bagi satu. Dia kata, baik. Dan kata ulama, lain padah yang tiada baik bagi rumah itu, iaitu sempit dan jahat jirannya. Contoh yang kata rumah tak bagus ni, rumah sempit dan juga rumah yang jiran-jirannya tidak baik. Dan mereka itu suka menyakiti orang. Dan padah yang tiada baik pada perempuan itu ialah pencabul dan busuk lidah dan suka membuat kacau. Pergi jadi lagu tu. Dia menikah dengan satu perempuan, balik dia tak boleh nak serasi dengan semua orang. Dengan mak mentua dia tak boleh nak sesuai diri, dengan sama-sama beres dia tak boleh nak sesuai diri, dengan dia jadi problem dalam rumah. Macam tu. Dan padah yang tiada baik pada kuda, pada kenderaan itu tidak dibawa berperang atasnya, tak digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan. Itu tidak baik, dia kata. Dan padah yang tiada baik pada khadam itu ialah perangai uduk. Ambil main perangai tak elok. Dan sedikit menjunjung perintah taat kepada tuan dia, dan tidak boleh dipercayai apa yang diserahkan kepadanya. Jadi ada satu orang gaji dalam rumah, kira barang gaduh hilang saja. Hari ni hilang duit, esok hilang apa, saat lagi hilang handphone, saat lagi hilang. Cari dekat dia tak ada, tapi barang duk hilang. Pening. Ini masalah-masalah yang disebut oleh agama, kalau boleh elak. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk fi la yatanaja itsnan duna tsalis. Tajuk yang akan datang ni dia kata, kita kalau duduk bersembang 3 orang, jangan tiba-tiba pergi duduk bisik 2 orang. Kita duduk dah 3, duduk sembang. Ustaz, 2 orang ni lagu duduk cakap bisik-bisik, seorang lagi duduk ditinggalkan, tak tahu apa yang dibisik oleh 2 orang ni. Agama kata jangan buat lagu tu. Faham daripada hadis ni apa dia tuan-tuan? Bukan masalah bisik tu. Masalah dia jangan menyakitkan hati orang. Itu masalah dia. Tak sakit hati tuan. Kita duduk sembang 3 orang, tiba-tiba depa duduk bisik-bisik duduk kelin kita. Bisik-bisik duduk kelin kita. Kata ni bagus memang duduk buat ketupat kat aku ke apa. Agama dia tak mau macam tu. Dia tak mau. Hala ke menyakitkan hati orang ni, agama ni dia tak mau. Dia tak bagi kita buat benda macam tu. Kemudian tajuk yang berikut dia mai bab fil aidah. Al-aidah ni maksud dia pesanan orang mati. Okey. Satu orang ada satu hajat nak buat, ataupun dia dah pesan dah satu benda, tak dan nak buat benda tu, dia mati. Jadi tu dia panggil al-aidah. Menjadi tanggungjawab kepada anak beranak yang tinggal ni, tunaikan hajat orang tua ni yang tak ada nak buat, dia mati. Itu dia panggil al-aidah. Kita tak ada dalam masyarakat kita ni. Dia sepatutnya dia kena ada benda tu. Masa mayat dah buat turun daripada rumah ke, ataupun selesai pengkebumian ke, satu waris dan keluarga si mati ni cakap, Assalamualaikum, kata tuan-tuan, saya anak sulung kepada yang meninggal hari ini. Saya mewakili keluarga saya, macam tu kena cakap. Mohon maaf kepada tuan-tuan yang ada, dan sampaikan kepada orang yang tak ada, kalau sekiranya Allah yarham ayah saya ada buat apa-apa yang tak elok pada tuan-tuan, cakap tu. Dan kepada tuan-tuan yang ayah saya ada utang dan sebagainya, mohon jumpa dengan saya ataupun mana-mana ahli keluarga. Dan akhir sekali macam tu. Ataupun dia ada satu hajat nak buat, dia tak dan, dia mati. Dia ada 2 abang lah, dia kata ni duit aku ni aku nak bagi 5,000 kepada rumah anak yatim sekian-sekian. Tak dan nak bagi, dia mati.
Kita anak yang dengar benda ni, masa mesyuarat keluarga, kita kena bagi tahu. Dan ni nak bagi tahu kat hampa, ayah dulu ada sebut, dia nak bagi macam ni. Ayah itu ada sebut, masjid kampung kita ni dah reban nak buat lain. Ayah ada sebut, dia nak bagi kapet untuk masjid tu. Ayah ada sebut, kata dia duit dia ada ni, dia nak bagi untuk pasang PA system pada masjid. Ayah ada sebut, kata dia nak sumbangkan 2 unit aircon untuk masjid, bagi tahu. Dia beradik lain bila dengar, kata siapa lagi dengar lain pada hang. Depa kadang Allah, adik-beradik ni bila dia duk nampak hak tu nak bahagi tu, nak nampak je tahu lagu nak potong keluar 30 nak bagi apa, dia siapa lagi dengar lain pada hang, siapa lagi dengar. Bagi tahu siapa yang dengar. Mak pun dengar masa ayah kata tu, betul mak? Dia kata ya betul. Mak dengar ayah ada kata. Tak tahulah kami kalau ikut kami orang nak mati mak cakap macam-macam. Tak boleh pakai dia mula lah. Ada tuan-tuan jumpa dalam masyarakat banyak tuan-tuan, banyak ada banyak. Kita orang nak mati ni kadang bukan boleh kira, dia bercakap tu dia mamai roh dia tahu ni. Balik tepi pula sokong. Dia kata tapi betul saya setuju dengan abang Tak, mak pasti ke ayah masa tu dia tak mamai, duk tanya mak dia pula, ayah mamai, ayah apalah macam tu. Ni tajuk dia al-aidah. Jangan kita pergi buat penanya orang tua tu. Lepas tu tajuk saya kata tadi berkaitan dengan mukadimah ni tak ada baca, dia kata fi fidaka abi wa ummi. Satu orang dia macam bersumpah. Dia kata demi Allah, dia kata aku tebus diri aku dengan engkau. Macam hari Nabi SAW wafat. Kan Nabi mati, Nabi wafat. Abu Bakar As-Siddiq duduk di rumah dia dekat Sunuh. Sunuh tu dekat dengan Masjid Quba. Ada satu rumah Abu Bakar di sana. Dekat Masjid Nabawi pun ada, dia ada banyak rumah. Hari kematian Nabi dia ada di Sunuh, dekat dengan Masjid Quba. Long abang dekat dia kata, wahai Abu Bakar, Rasulullah sudah wafat. Dia sengah. Dia satu orang manusia yang hati sensitif. Bila dengar benda-benda macam tu dia menangis. Abu Bakar ni dia bila Nabi sakit, Nabi suruh dia jadi imam. Aisyah kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, tak sahlah Abu Bakar bapak saya kenal dia. Kalau dia jadi imam, bacaan dia orang nanti tak dengar. Dia sedih dia melebihi bacaan dia. Ada orang macam tu, dia baca ayat Quran dia main ketak dadah, dia main sebab, dia faham tu ayat yang dia baca tu. Dia baca tu macam duk ramai hati dia. Dia sebab, dia ketak dadah. Abu Bakar dia macam tu, manusia macam tu. Tapi bila Nabi wafat, orang pergi habaq dekat dia, wahai Abu Bakar, Nabi dah wafat, dia sengak. Dia tak menangis, dia tak apa, dia sengak. Ambil baju, pakai, dia ambil satu kuda, dia pacu kuda, mai di rumah Nabi. Di makam Nabi hari ni. Bila dia sampai, semua orang ada dengar, duduk berhimpun ramai ni semua, mata pakai duduk tengok dia. Pasal dia orang kanan Nabi. Tengok apa dia nak kata, dia turun. Dia tak bercakap dengan siapa pun. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis Bukhari. Dia masuk mai, jenazah Nabi dah letak di atas pangkin. Dia pergi, dia buka kain yang tutup wajah Nabi SAW. Dia buka, dia tengok, dia sebut, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi mak dan ayah, aku tebus engkau ya Rasulullah. Tu maksud ungkapan kata-kata tu, maksud dia, mak aku, ayah aku sayang engkau lebih lagi ya Rasulullah. Itu maksud dia. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi mak, demi ayah, aku tebus engkau ya Rasulullah. Aku sayang engkau lebih daripada segala-galanya. Mak baru menangis. Kemudian dia cium baina ainai, di antara dua mata Nabi, cium tengah ni. Itu sunnah Nabi. Kita hari ni pun kita tengok kan, dalam dengan Facebook dengan apa, kadang-kadang depa duk sekelit gambar-gambar duk tunjuk orang yang reti. Kan selain daripada kucuk tangan orang baik-baik ni, cium di dahi. Itu sunnah. Dr. Asri pergi ziarah Tok Guru Ni Aziz, dia cium dahi. Itu sunnah. Itu amalan yang dibuat oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in.
Abu Bakar As-Siddiq bila buka-buka, dia tengok-tengok tu, dia kecup di antara dua pelupuk mata Nabi, menangis terisak-risak. Baru keluar, orang semua punya mata pakat duk fokus kat dia, duk tengok-tengok dia nak kata apa. Dia berdiri tu, terus dia baca ayat Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqibai. Baca. Muhammad ni dia satu orang rasul, macam rasul-rasul dulu. Kalau rasul-rasul dulu, berapa umat sayang dekat dia pun, sampai masa dia mati, dia mati. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kita punya sayang dia, hari ni hari dia mati. Umar Al-Khattab, salah seorang hak ada di depan hak cemas ni. Dia kata, aku ni bila dengar Abu Bakar baca ayat tu, aku macam tak pernah dengar ayat tu. Dia kata. Padahal hafal semua ayat Quran ni, tapi bila dengar kata Nabi wafat ni, terkejut. Tak boleh nak terima berita Nabi wafat tu, terlupa ayat tu. Bila Abu Bakar baca balik ayat tu, Umar kata, aku macam tak pernah dengar ayat tu. Bila dengar tu, baru ajak hati ni suruh terima apa yang Allah kata. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, benda-benda ni semua kita kena baca. Bila kita baca, kita rasa sayang kita kepada agama, sayang kita kepada Allah, sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, luangkan masa kita. Kita nanti baca tajuk-tajuk yang akan datang ini kerana dia membawa manfaat kepada kita semua. Termasuk tajuk yang akan datang fi ta'jil ismil maulud. Bila dapat anak, segerakan bagi nama anak. Kita akan bincang, insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa allazina amanu wa tawasaw bil haqq. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.